Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi video kali ini insyaAllah saya akan terangkan tentang Ismul Ladzi la Yansharif seperti yang dijanjikan. Okay, so Ismul Ladzi la Yansharif, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksud la Yansharif ialah tidak boleh berbaris tanwin, tak kisahlah fathah ke kasrah ataupun dhammah. Kasrah gila tak boleh kan, dan dia juga tak boleh berbaris kasrah. Okay, itu ialah Ismul Ladzi la Yansharif. Okay, jadi Ismul Ladzi la Yansharif dia ada dua bahagian, iaitu ma fihi illatani far'iyatani. Dia ada dua illah sebab far'iyatani yang furu'. Okay, so bahagian pertama, yang kedua, ma yaqumu maqama illataini far'iyataini. Sesuatu yang dia berdiri seperti mana darjat dua illah yang furu'. Okay, cumanya saya tak terangkan sangat tentang far'iyatan ini. Okay, nanti dia akan panjang cerita dia. Right. So, kesimpulannya lah, dia kata ma yaqumu ma fihi illatani far'iyatan, yang dia ada dua sebab. Okay, maksudnya terjadinya Ismul Ladzi la Yansharif ni atas yang pertama. Bahagian pertama ialah dia tu ada dua sebab yang menyebabkan dia jadi Ismul Ladzi la Yansharif, iaitu ada dua bahagian. Satu, dua. Iaitu yang pertama alam, yang kedua wasaf. Okay. Jadi macam mana illatan ni, dua sebab tu, iaitu berhimpunnya alam. Saya ada buat campur tu kan. Saya ada buat campur alam campur dengan apa, baru jadi Ismul Ladzi la Yansharif. Baru dia akan kategori la Yansharif, tak boleh berbaris kasrah ataupun tanwin. Okay, contoh alam campur dengan taknis. Contoh Fatimah. Fatimah dikategorikan apa? Alam lah. Alam tu maksudnya nama orang ataupun nama tempat. Lepas tu dia juga apa? Dekat Fatimah ada juga apa? Taknis. Dia tu merujuk kepada perempuan. Okay. Bila mana berhimpunnya dua benda ni, alam nama orang, lepas tu berhimpun juga taknis perempuan, ketahuilah Fatimah tu tak boleh baca Fatimatun, Fatimatin ataupun Fatimatan. Okay, sama juga dengan Maryamu. Cumanya apa beza Maryamu dengan Fatimah? Okay, bezanya ialah Maryamu ni tertumpu, Maryamu ni ialah muannas, kategori muannas maknawi. Maksudnya Maryam ni merujuk kepada perempuan, tapi lafaz ni tidak menunjukkan perempuan pun, maksudnya tak ada tamar butah ke alif maksurah ataupun alif mamdudah. Alright. Lepas tu Hamzah pula. Hamzah juga dikategorikan muannas, tapi dia muannas apa? Yang ni dikategorikan muannas lafzi. Dari sudut lafaz je. Tapi Hamzah merujuk kepada lelaki. Okay. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, kiranya yang ni alam campur dengan taknis. Okay. Lepas tu yang kedua alam. Alam tu nama orang ataupun nama tempat campur dengan ajami. Ajami dengan maksud bukan Arab. Maksudnya bangsa yang bukan Arab lah. Macam bangsa Parsi ke apa bangsa apa-apalah. Contoh macam lafaz Ibrahim. Ibrahim bukan bangsa Arab. Okay. Sama juga dengan Ismail. So, tak pernah jumpa Ibrahimun. Tak pernah sebab dia kategori Ismul Ladzi la Yansharif. Iaitu Ibrahim dikategorikan nama orang. Okay. Nama Sayyidina Ibrahim. Dan dia juga satu dia alam, satu lagi ajami. Dia tu bukan bangsa Arab. Okay. Kemudian yang ketiga alam campur dengan murakkab masjid. Murakkab masjid ialah susunan. Murakkab tu susunan. Masjid ni tak sure apa, tak ingat lah. Okay, tapi kesimpulannya ialah dia macam dia kata alam ni kata nama, murakkab ni susunan yang menjadikan dia tu seolah-olah susunan yang satu, maksudnya seperti isim mufrad. Contoh macam Ba'la Bakar ialah nama tempat. Maksudnya Ba'la ni Bakar.
Dia sebenarnya dua kalimah. Tapi bila bercantum, dia jadi satu kata nama khas lah. Kata nama bagi nama tempat. Contoh macam, contoh lain macam Syah Alam, kan? Okay, Syah satu, Alam satu. Tapi bila bercantum dia seolah jadi nama tempat lah, Syah Alam. Okay, sama juga dengan Hadara Mautun. Contoh Hadara Mautu. Okay, Hadara sebenarnya fi'il madhi kan? Tapi bila bercantum, dia merujuk kepada bila dia sebut Hadara Maut yang dia ajukan kepada nama tempat dekat Yaman. So tahulah dia tu satu dia alam sebab dia nama tempat, satu lagi dia murakkab, tersusun. Okay. Kemudian kita fokus kepada nombor 4 iaitu alam dengan makhtum bi alif wan nun. Okay. Jadi yang keempat, alam dia ada, okay, dia nama orang. Satu lagi dia juga makhtum diakhiri dengan alif lam. Alif nun. Iaitu contoh Imran. Imran merujuk kepada nama orang kan. Sama juga dengan Luqman. Lepas tu dia juga ada alif nun. Okay, bila mana berhimpunnya alam, yang inilah dia illatan itu. Iaitu satu, ni illah pertama. Yang ni illah kedua. Bila berhimpun dua illah ni dalam satu isim, berlakulah ismul ladhi la yansarif. Okay. Kemudian kita tengok dekat Muhammad Muhammad. Okay, kemudian yang kelima, alam bukan campur lah, maksudnya berhimpun dengan wazan fa'al. Contoh macam Ahmad. Ahmad ke wazan seperti wazan fa'al, af'al. Okay, sama juga Yas'ud. Yas'ud ni wazan fa'al. Tapi dia sebenarnya dua-dua mereka ni merujuk kepada nama orang, alam kan. Okay. So, bila berhimpunnya dua perkara illatan far'iyatan ni dalam satu kalimah, jadi berlakulah ismul ladhi la yansarif. Dia akan dikategorikan ismul ladhi la yansarif. Okay, kemudian nombor 6, ma'dul. Ma'dul, okay, dia alam himpun dengan ma'dul. Ma'dul ni ialah perubahan. Okay, contoh macam Umar. Umar asalnya ialah Amir. Okay, contoh macam Futaim, asalnya Fatimah. Okay, jadi ma'dul ialah perubahan yang berlaku pada wazan-wazan tertentu dan dalam masa sama dia juga alam. Okay, contoh Umar ni ditukarkan kepada Amir, asalnya Amir bertukar kepada Umar. Macam Fatimah ditukarkan kepada Futaim atas sebab-sebab tertentu lah. Contoh macam Fatimah ditukarkan kepada wazan tasghir fu'ail kan, sebab nak mendatangkan nama manja. Okay, so ma'dul tu atas sebab-sebab tertentu lah. So bila berlakunya alam dengan ma'dul ni perubahan yang berlaku pada satu kalimah atas sebab-sebab tertentu. Okay, so dia akan jadi ismul ladhi la yansarif. Alright. Okay, kemudian kita fokus kepada bahagian yang kedua iaitu wasaf. Maksudnya dia sifat. Bercampur dengan apa? So wasaf berhimpun dengan tiga perkara ni, iaitu satu wasaf, okay, berhimpun dengan wazan fa'lan. Okay, contoh sakron. Sakron ni dengan maksud mabuk. Okay, mabuk ialah sifat. Okay, sama juga dengan kaslan, malas. Okay, kedua-dua ni sifat buruk. Okay, so bila berhimpunnya sifat, okay, dua-dua ni ialah sifat. Dan masa sama dia juga atas wazan fa'lan. Ketahuilah dia tu ismul ladhi la yansarif. Tak boleh baris kasrah. Lepas tu tak boleh tanwin. Alright. Kemudian yang kedua, wazn af'al. Contoh macam ahmar. Ahmar ialah merujuk kepada apa? Warna kan? Warna merah. Lepas tu afdal pula merujuk kepada baik.
paling baik kan. Kedua-dua tu sifat dan dia juga wazan af'al. Okay. Sama juga, yang ketiga ma'dul. Wasaf berhimpun dengan ma'dul. Seperti yang saya terangkan, ma'dul ialah perkataan yang diubah dia punya bentuk asal dia. Contoh macam masna. Masna ialah merujuk kepada isnain. Dua-dua. Sebenarnya telah datang oleh dua orang lelaki secara dua-dua. Maksudnya dia orang datang serentak. Itu maksudnya kiranya macam masna tu ialah ringkasan kepada lafaz isnan. Sama dengan sulasa. Contoh yang ja'a ar-rijalu sulasa. Tiga orang. Sulasa ni ialah perkataan yang telah diadal, ma'dul. Telah ditukar. Yang di mana asal mereka ialah salasatun. Secara bertiga-tiga. Okay. Ini asal. Alright. So, sulasa ni ialah ma'dul. Okay. Dan dia tu juga kategori wasaf, sifat. So, dia datang secara tiga-tiga. Okay, bila berhimpun wasaf dengan ma'dul, maka jadilah ismul ladhil yang sharif. Okay, habis perbahasan tentang pembahagian yang pertama. Ma fihi illatani far'iyatani. Okay, sekarang kita fokus kepada bahagian yang kedua. Ma yakuma maqama illatani far'iyatani. Sesuatu yang dia berdiri seolah-olah macam tempat dua illah yang furu', cabang. Okay, jadi ma yakum maqama illatani far'iyatani mudah je. Dia ada dua bahagian sahaja. Sama je macam ni, cuma ini lagi detail lah kan. Dua bahagian juga. Okay, yang ni dua bahagian. Yang pertama makhtum bi alif ta'nis. Yang kedua sighah muntahal jumu'. Okay, so yang pertama kalimat yang di mana diakhiri dengan alif ta'nis, perempuan. Tak kisahlah dia sifat ke nama orang ke kan. Yang penting diakhiri dengan alif ta'nis, alif perempuan. Alif perempuan ada dua, iaitu alif maksurah dengan alif mamdudah. Okay. Jadi Khubla, Kubra, Asma, Arja. Okay. Dua mereka ni di kategori ismul ladhil yang sharif. Kerana apa? Kerana mereka ni dikategorikan mayakumu maqama illataini far'iyataini. Dia ni seolah-olah berdiri seperti darjat illataini far'iyataini. Okay. Lepas tu yang kedua, sighah muntahal jumu'. Sighah ialah rupa bentuk kemuncak jamak. Okay. Sighah muntahal jumu' ni ialah dia ada dua wazan, iaitu mafa'il dengan wazan mafa'il. Right. So macam masajid. Okay, jadi tak kisahlah kita jumpa mana-mana pun wazan, yang penting wazan kedua-dua ni. Jadi kedua mereka ni dikategorikan mayakum maqama illatani. Okay, sebabkan dia ni jadi macam ni, mayakum maqama illatani far'iyatan. So dia tu kategorikan ismul ladhil yang sharif, tidak boleh tanwin dan kasrah. Alright. Jadi alhamdulillah kita dah kenal pasti ke semua ismul ladhil yang sharif. Okay, saya ada bagi latihan tadribat. Okay, sekiranya anda semua penonton-penonton yang dah mempelajari video-video sebelum ini, iaitu Anwa'ul Kalam, Babul I'rab, Babu Ma'rifati Alamatil I'rab, dari sudut rafa', nasab, khafad dan jar, boleh cuba untuk buat latihan lah dekat PDF tersebut. Saya ada letak dekat description. Boleh download dan boleh jawab lah dengan boleh buat dalam itulah macam mana pun. Okay, moga-moga boleh moga-moga dapat memberi manfaat kepada semua. Okay, itu saja. Aku lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.